Okey, sekarang ni kita nak bicara pasal inventory dalam sistem Book25. So, untuk tu saya pergi ke inventory. Pertama sekali saya nak tambah barang dalam sistem ni, saya pergi ke goods. So, sekarang ni ini semua adalah barang-barang yang dah ada dalam sistem lah. Untuk tambah barang baru, saya tekan plus product. So, saya masukkan gambar dia. Kalau saya nak buat chewing gum ni, Wrigley chewing gum. Okay. Kemudian brand dia Wrigley's. Name dia Double Mint. Mint. Kategori dia chewing gum ataupun apa, snacks aku. Snacks. Teks ni adalah kategori lain lah yang kita rasa bukan kategori besar. Contohnya saya buat chewing gum. Ini kategori lain dia apa lagi lah, atau yang tu je lah dulu chewing gum. Kita boleh tambah lagi lah teks yang lain lah, iaitu perihal pasal apa ni ya, pasal Wrigley Double Mint chewing gum yang kita boleh mudahkan kita untuk cari kemudian lah barang ni. Okay, basic UM dia satu botol lah, SKU dia saya masukkan barcode dia, senang SKU tu barcode 9552 okay. Yang SKU atau barcode ni, kalau barang tu tak ada barcode, kita boleh buat sendiri lah. Kita kira kita punya SKU sendiri, kita masukkan saja asalkan dia unik number tu lah. Biasanya kalau payah nak fikir number sendiri, gabungkanlah nama brand dengan nama produk tu, terus type dia dekat situ supaya jadi dia punya SKU lah. Benda ni sebenarnya memudahkan untuk kita. Kalau ada barcode tu, mudahnya untuk kalau kita pakai barcode scanner tu, kita boleh terus scan, dia akan terus naikkan item ni dalam pilihan item kita masuk customer pembayaran. So, bila dia expired, bila kita perlu warning untuk expiry days ni. Katakanlah dia nak expire hujung tahun ni, berapa hari sebelum hujung tahun tu kita nak kena warning dalam kita punya inventory, dia akan keluar alert lah supaya kita ganti ataupun cepatkan habiskan stok Wrigley's chewing gum ni. Katakanlah saya buat lama sikit lah, dalam 3 months, 180 days lah. So, low stock ni berapakah low stock warning? Dia tinggal 10 item ataupun 12 item, kita order yang baru. Saya buat 12 lah. Okay. Yang tadi tu basic UOM, maksudnya dia punya satu botol lah. Maka juga sebenarnya kita beli atau kita juga boleh jual dalam kuantiti yang lebih besar, iaitu satu box, ataupun satu carton lah. Satu carton biasanya ada 12, kita masukkan SKU dia, SKU kotak tu. Dan division 2 basic UM ni jadi 12 lah. Maksudnya satu kotak, satu carton ada 12 botol lah kepada yang basic ni, kepada basic UM tu ada 12. So, berapa kita nak jual lah. Oh, tadi saya yang basic ni katakan kita jual RM2 lah. So, tetapi sekarang ni saya tak buat lagi ni, kosongkan je. Okay. Dan boleh tambah lagi lah parent UOM yang lain lah. Tapi yang pasti perlu di-define adalah yang basic UOM ni. Maksudnya, apakah unit terkecil yang kita jual barang tu. So, kita akan kita nak jual pakai account farmasi. Dan kalau ada option lain, kalau ada benda lain yang kita nak take note, kita boleh tulis sini, ada punya dimension, berat dia dan sebagainya lah. Kalau tak ada apa-apa, saya terus tekan confirm. So, tekan keluar. Wrigley. Okay, baru dia keluar. Okay.
So sekarang ni barang ni tak ada stok lagi lah, kosong. Kita baru define tadi. Kalau saya nak edit ni, saya tekan je dekat butang edit ni supaya jadi edit single row. Saya tekan dekat mana-mana saya nak edit. So saya boleh edit terus lah. Okay, ataupun kalau saya nak order barang ni, saya nak order lah, saya nak supaya sebab sekarang ni tak ada ni, in stock pun kosong, order pun kosong. So saya nak order daripada supplier, saya tekan sini. So saya nak order berapa? Katakanlah saya nak order 30 unit. So saya tekan 30 kat sini, saya tekan update. Okay, saya close lah. So yang order ni kita nak order 30 lah. 30. Okay. Kemudian saya pergi kat inventory. Lepas tu saya nak order barang tadi. Saya pergi ke to order, ada 34 item ni. Lepas tu saya nak order double min. So pilih lah supplier yang dah ada lah. Kalau belum lagi nak associate barang supplier dengan item ni, tak ada lah. Kalau nak pilih daripada yang dah supplier yang kita dah register sebelum ni, kita tekan associated supaya jadi all. So pilihlah supplier, katakanlah saya pilih ABC Goods ni, Awang Konsultan. So saya beli daripada dia satu ni RM1.50. So saya nak beli 30, confirm. Okay. So ni lah. Mungkin juga saya nak beli lagi barang lain. Order sekali dengan Wrigley tadi. Daripada ABC Goods saya nak juga order 3-in-1 milk powder dispenser ni. So harga dia ni mungkin lah. Saya tekan confirm. Okay. So ni jadi purchase order. Saya boleh print out purchase order ni. Dan saya boleh print dan saya boleh hantar kepada ABC Goods Awang Konsultan ni untuk dia proses lah purchase order ni. Okay, kemudian kalau barang tu sampai, saya pergi ke inventory, summary dan saya pergi ke sini, order ni. Order ada 44 barang ni. Tekan check. So daripada ABC Goods ni dah sampai, tadi saya order yang ni lah 27 hari bulan tadi. Saya ni yang latest ni saya order. Kalau sampai saya tekan butang bendera ni. Maksudnya barang tu dah sampai lah. Kalau saya nak edit balik, saya tekan pensil ni. Kalau saya nak view print out balik, saya tekan butang kuning lah. So sekarang ni kalau barang tu dah sampai dekat kedai kita, saya tekan hijau. Lepas tu reference mungkin dia ada dia punya nombor invoice sendiri. Saya taruh sini lah. Katakanlah dia tulis nombor invoice dia something lah something lah, saya buat random dulu lah. Barang ni kita nak simpan kat mana? Dekat account kita nak simpan kepada tempat locations warehouse lah. Jadi baru sampai Kuantiti tadi ada 4 3-in-1 milk powder dispenser dan 30 double mint Wrigley lah. So expiry dia bila? Biasanya dia ada tulis kat situ lah bila expiry date je lah. So katakanlah expiry date yang ni tak, powder dispenser tak ada expiry lah. Wrigley ni mungkin expiry dia hujung tahun 12. Okay. So unit cost ni kita boleh check balik dalam invoice, dalam dia punya invoice tu berapakah harga yang dia orang letak kat situ. Mungkin berubah sikit lah daripada apa yang kita order tadi. Mungkin harga dia dah kurang RM8.2 ataupun yang ni jadi mahal sikit lah, RM1.6 lah mungkin lah. Lepas tu kalau ada lain-lain, contohnya macam ada shipping cost, dia macam kita shipping cost, kita buat kategori shipping cost je lah, description dia ada apa. Yang ni mungkin nak dicek kita RM20 shipping cost. Kita tekan butang plus ni supaya dia masuk ke atas lah. Alright. Dan sekarang ni yang kita kena bayar ada RM100 lah, 100.8. So bila nak kena bayar ni, katakanlah nak kena bayar sebelum hujung bulan ni lah, 31. So kita tekan confirm. So jadi dah masuk lah benda ni, dia akan masukkan dalam kita punya payables. So kalau saya pergi dekat accounting, payables, 100.8 tadi ni. Yang ni nak kena bayar ni, invoice ni. Tadi yang kita barang sampai tadi. So, kalau kita nak bayar, tekan sini dan kita bayarlah macam dalam tutorial pasal accounting sebelum ni. Balik kepada inventory. So sekarang ni kalau saya pergi ke goods, so double mint ni dah masuk lah 30 dalam stok yang kita order tadi. So kalau saya pergi ke inventory, summary, dekat warehouse ni ada banyak barang ni. Saya tekan check apa benda ada kat warehouse ni. So antaranya sekian-sekian lah, ada banyak-banyak barang ni. So kat sini ada double mint 30 botol lah. Okay.
So, bila customer beli barang ni, dia akan tolak daripada sini. Tapi kalau kita nak tukar harga, kita tak boleh buat dekat sini. Sebab ini adalah barang-barang untuk inventory je lah. Kalau kita nak tukar harga barang ni, barang jual, kita pergi ke setting, dan kita pergi ke price list, dan kita tukar dekat sini. Mungkin tadi cost dia dah naik, kita pun nak jual mahal sikit. Kita jual RM2.5 ke. Kita akan confirm. Kita kat bawah ni, dia price list ni, dia diikat kepada SKU ni, SKU double min tadi lah. So, kita balik ke inventory. Summary. Okay, katakanlah saya nak tunjuk satu benda. Kalau tengok dekat sales sekarang ni, tak ada double min ni, tak ada. Jadi geli ni kosong lah. Kosong lah ni. Ini kosong. Tak ada kan. Katakanlah saya buat satu order baru, ada customer belilah, contohnya customer beli Wrigley. Tak ada kat sini, tengok pada item. Sekejap saya cari juga. Account sales pun tadi. Copy item. Farmasi. Yang mana ni? Confuse pula. Okay, saya dah jumpa dah. Tadi saya pakai barcode reader. Kemudian okay, kita lah dibeli satu sajalah. Saya tekan check out. Dan dia bayar ke pakai boost lah. Boost. Okay. So, ni delivered. Okay. Tengok dekat dalam inventory summary. Dia akan tolak dekat sales. Kalau beli ni jadi negatif 1 lah. Sebabnya setiap item tu dia akan tolak daripada account sales. Setiap item terjual dia akan tolak daripada account sales. So, untuk resolve benda ni, kita tekan resolve, dia akan tolak. Sistem akan cari sendiri dan dia akan tolak daripada warehouse tadi lah. So, kalau kita tengok dekat inventory, warehouse, akan automatically tolak daripada 30 jadinya 29 lah. Okay, kemudian katakanlah customer tadi, dia datang balik, lepas tu dia nak return barang tadi kan. Kita tekan sini, 94 ni. Dan saya pilih ni, saya tekan return. Kenapa nak return? Basi mungkin lah, contohlah. Something lah. So, tekan butang merah ni, exchange item untuk buka bil baru kat dia. Yang dia boleh bayar RM2.5 lah. Nanti kita akan, contohnya saya beli, dia beli pen lah. Beli pen, mahalnya pen. Oh, satu box. Pen. Okay, satu piece pen. RM3. Okay, beli satu pen. Tekan check out. So, ada lagi 50 sen lah. Sebabnya dia dah bayar pakai return tadi RM2.5. So, lagi 50 sen ni, kita bayar juga pakai boost juga. So untuk return lah, kalau dia dah return barang, saya tekan deliver lah supaya nanti dia akan tolak daripada inventory. Yang tekan deliver tu kita juga boleh set, kalau memang kedai kita tu memang jual barang sepenuhnya, kita boleh set supaya dia auto deliver lah. Jadi setiap kali buka bil, dia akan terus tolak item terus. Okey, kemudian kemudian pasal kalau nak buat stock take. Saya pergi balik ke inventory, summary. Saya nak kira item dekat rak A adalah mungkin ada satu aisle, satu tempat yang kita taruh barang kita namakan rak tu rak A ataupun aisle A. Saya tekan butang check ni dan saya check lah apa yang patutnya ada barang dekat rak A ni. Count sikit.
rak A ni saya pada dulu Wrigley ni jadi dia. Okay. So yang patutnya ada dekat rak A ni barang-barang ni lah. Kalau saya nak kira tu, saya pergi kat rak A, mungkin boleh pakai tablet ataupun phone, lagi senang lah. Saya pergi kat sana, kat rak A, saya pergi tekan sini, saya kira betul tak ada 16 item ya, Colgate try box ni. Kalau betul okey, saya tekan confirm. Tekan dah, saya tengok pen ni pula ada berapa box lagi, tekan dah ada 18. Ikut ada 15, tapi yang saya kira ada 18. Mungkin kira-kira sebenarnya ada 15 lah, betul lah. So saya tekan update, confirm lah. Okay. Katakanlah yang ni Cactus Mineral Water ni, katakanlah saya tengok balik, rupanya ada 9 je. So satu hilang, saya tekan update. So satu hilang, confirm. Tekan confirm je lah, satu hilang. Dan saya habiskan lah semua ni. Katakanlah saya confirm je semua. Confirm je semua. Satu lagi contoh lah. Contohnya kalau kita nak alih lah daripada rak A ni kepada rak yang lain, kita taruh 5 kat rak B. Saya tekan 5, tekan move 5, saya buat kat rak B lah, taruh 5. Tak ada lagi dekat rak B ni, rak A saja ada. Tekan OK lah. Saya akan hantar 5 lah kepada rak B lah. So sekarang ada 5, tapi yang dikira ada 2 saja. Tapi yang kita kira dalam sistem tulis ada 2, tapi sebenarnya ada 5. So ni kita confirm lah, update. So ada negatif 3 masing-masing, ada lebih 3 lah. Tak apa, kita tekan confirm je. Dan seterusnya lah. Yang ni recorded ada 5, tapi ada 7, ada lebih 2. Confirm juga. Ni saya katakanlah yang ni sebenarnya ada 2 je, tapi contact ada 3. Satu missing, tekan update, tekan confirm. Dan yang ni pun confirm lah. Okay. So jadinya dekat sini, sebelum tu saya nak tengok pasal expiry date. Katakanlah kita nak tukar expiry date untuk ni, saya tekan balik recount ni tadi. Saya boleh tukar lah expiry date ni bila ni. Saya boleh define dekat sini bila dia punya expiry date ni. Sebabnya kat sini tadi dia tak define, dia tak, mungkin sebelum ni kita check tu kita tak tulis lah berapa, mungkin kita buat bulan 12 lah. Okay. Update. So confirm lah. Nanti dia akan update lah dia punya expiry date tu bila-bila. So kalau yang kita dah kira, dia akan jadi warna kelabu, warna hitam, kelabu gelap ni. Okay. So kalau dah siap untuk rak ni, kita boleh pindah ke rak lain lah. Inventory, kita boleh check. Tadi kita dah check dekat rak A, kita dah buat stock tick, dia akan jadi check, akan jadi butang tu akan jadi tak nampak sangat lah, akan tak, outline hijau tu akan hilang. Untuk tanda yang kita dah buat dekat rak A lah. Kita juga boleh buat dekat rak-rak lain dan seterusnya sampai habis. Kalau dah habis semua, kita tekan ni confirm ongoing ni. Confirm ongoing, tengoklah berapa yang berapakah nilai barang hilang dalam kita punya sistem ni. So sekarang ni yang hilang ni ada 0.1% hilang. Maksudnya kos yang barang hilang adalah RM6.52. So kalau betul, kita tekan confirm count untuk direkodkan sebagai shrinkage lah. So ada shrinkage sebanyak 0.08% lah. So ni RM6.52 hilang. Jadinya itu sajalah. So yang tadi yang kita buat tu dia akan keluar kat sini lah, recent cycle count. Siapa yang buat, reference ni boleh, kalau nak detail boleh tekan lah butang ni, tekan tulisan biru ni dan dia akan tunjukkan detail. Okay, tadi yang customer tadi buat returns tadi, dia akan keluar dekat sini, dia akan keluar dekat kat returns ni, satu returns ni. Tengok kat sini, check satu ni. Mungkin satu ni kita pilih dia, kita nak return to supplier, tekanlah return to supplier, kos RM6, supplier dia Awan Kesultan tadi, note dia basi, subject deadline, kita confirm. So dia akan jadi ke return lah. Kalau betul, maksudnya kita dah serahkan balik kepada supplier. Untuk tengok balik ni, kalau kita tengok dekat kita punya accounting payables, akan ada lah satu debit notes yang kita boleh gunakan untuk Awan Kesultan. So kalau saya tekan Awan tulisan biru ni, dia akan tunjukkan bil mana yang kita boleh gunakan untuk Awan Kesultan. So katakanlah saya nak pakai untuk bayar bil ni, bil 31 bulan 7 ni, saya tekan situ dan saya tekan apply debit notes, dia akan tolak lah RM6.
daripada uh, RM1.6 daripada jumlah payable yang ada lah untuk payable ni. Okay, kemudian balik ke inventory balik, kita pergi ke summary. Okay, kemudian kalau ada barang yang expired, contohnya kita pergi kat warehouse, katakanlah mineral tu tak ada dah. Okay, katakanlah yang ada beberapa lah yang expired, boleh tekan kalau saya nak cakap expired ni semua expired, saya terus okay. So sementara itu dah expired, close tadi, dan saya tekan ke inventory balik, tengok ke yang expired ada 290. So jadi ni yang 100 kan, mungkin sebenarnya 10 sajalah yang expired, bukannya sekalian saya masuk balik ke 90 ni, saya pindah balik ke warehouse. So tinggal 10 lah, so 10 ni dah expired, tadi saya dah buat dia expired 10. So seterusnya kalau betul expired, 10 expired, saya tekan dispose untuk buang lah, untuk kita alihkan dia kepada tempat untuk nak dispose. Kita tekan dispose. Dan kalau kita dah buat beberapa barang nak dispose, mereka akan terkumpul di rak dispose lah, di bahagian dispose. Kalau betul kita nak dispose semua ni, kita pilih item ni, kita nak dispose. Kalau confirm, kita dispose. Kalau tak, kita move, kita pindah balik ke tempat lain lah. Okay, kalau betul nak dispose, kita akan dispose. So berapakah kos yang ni? Mungkin tak ada belian. Kalau dia akan ada kos yang sebelum, dia akan automatic macam kat sini, katakanlah kita beli ni sebenarnya satu ni 50 lah, RM1 dispose sebabnya plus kita buka mungkin lah ya. So dispose lah, kita buang item tu lah. So dia akan terus masuk dalam dispose ni, memang dia akan terus masuk ke dalam inventory write off lah. Kalau kita tengok dekat accounting transactions, dia akan jadi daripada goods kepada inventory write off. So ni memang terus kita buang, terus kita punya barang itu untuk kalau expired, dan kita inventory write off lah. Saya pergi balik kepada summary ni, balik expired kan, lagi 190. Barang apa lagi? Kalau ni pen expired, terus berapa expired, tapi kalau ni katakanlah kita boleh move dia, kalau katakanlah kita nak return kepada supplier balik, kita boleh move lah, kita move kepada rak return apa yang kita nak move, dan dia akan masuk ke dalam bahagian return sini. So nanti kita boleh generate balik debit note macam yang kita buat sebelum ni. So okay, saya buat lagi sekali lah yang dispose barang. Nota dapat dispose satu pula harus. Okay. Kalau nak guna barang untuk sendiri pun sama juga. Buat dispose lah, maksudnya kita guna sendiri barang tu. Katakanlah kita beli satu pen, kita beli 100 pen, dua batang tu kita nak pakai untuk sendiri. So sama juga kita buat dispose lah barang tu, kita kira inventory write off. Sebab ni dalam accounting pun dia akan masuk dalam inventory write off. Lagi pasal inventory selain itu tak adalah, itu sajalah setakat ni. Terima kasih.